Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam revolusi. Berjumpa bersama saya pada malam ini buat live kopi-kopi, oke? Oke, rekan-rekan tolong kongsi. Saya mau buat mau buat pernyataan isu-isu isu rakyat lah di Borneo Utara nih. Tolong komen tuan-tuan dan puan-puan, ada ada suara kah ini? Ada suara kah tuan-tuan? Kemarin aku tidak sempat buat live kemarin, ada kerja sedikit lah, begitu bah. Hari ini kita buat kita bercerita mengenai hak rakyat Borneo Utara. Oke. Tolong komen ada suara kah ini? Daripada kamu boring di rumah kan, baik kamu tengok live aku nih. Kita bercerita mengenai isu rakyat nih. Isu vaksin, isu penindasan rakyat, kan? Rakyat ditindas oleh kerajaan Ismail Sabri ini. Baik kita bercerita di live ini lagi bagus kan? Kejap tuan-tuan, kejap. Oke, tuan-tuan tolong up. Kejap tuan-tuan, kejap. Oke tuan-tuan dan puan-puan, kejap. Oke, ini baru syuk kan? Tuan-tuan dan puan-puan kan? Kemarin kan? Ada kawan saya tanyalah kemarin tuh kan, konon kan perisik kerajaan persekutuan kan? Ini perisik kerajaan persekutuan tuan-tuan. Bilang kerajaan perisik kerajaan persekutuan tuh, aku akan dijumpa kan, dicarilah berjumpa kan. Dia mau tanya, adakah perjuangan Borneo Utara nih membentuk kerajaan sendiri kan, ataupun keluar daripada Malaysia lah kan,
Borneo Utara keluar Malaysia. Begitu bah, dia tanya. Sama adakah perjuangan aku tu dan kenyataan aku tu kan betul-betul aku akan laksanakan ataupun hanya bercakap. Dia tanyalah. Saya jawab begini tuan-tuan dan puan-puan. Aku harap dalam live ni kan tak payah lagi aku cerita balik-balik lah mengenai perjuangan matlamat saya kan. Memperjuangkan dan aku harap perisik kerajaan persekutuan ni yang diarah oleh kerajaan persekutuan ni merisik aku di konon. Adakah aku memperjuangkan Borneo keluar Malaysia kan? Okay, aku mau buat kenyataan di dalam live aku ni. Perjuangan Borneo keluar Malaysia aku akan tetap perjuangkan. Tak payahlah kamu risik, tak payah kamu risik. Perjuangan Borneo keluar Malaysia aku akan tetap perjuangkan. Itu pendirian saya tu. Tak payah lagi kamu risik-risik tu, tak payah. Saya beritahu sekarang. Perjuangan saya memang perjuangan Borneo membentuk negara dan memperjuangkan Borneo keluar Malaysia. Itu pendirian saya. Tak payah tanya lagi balik-balik. Saya memperjuangkan Borneo keluar Malaysia dan Borneo aku akan perjuangkan kemerdekaan Borneo Utara. Sebab kita cerita yang baru-baru ni kan ada orang bercakap Sabah sudah merdeka kan. Malahan perjanjian 20 perkara kan MA63 itu ramai rakyat Borneo Utara yang tidak tahu apa itu MA63. Sebab apa? Dalam pelajaran, dalam pendidikan, pelajaran anak-anak kita tu kan perjanjian 20 perkara ni Kementerian Pendidikan dia tidak kasih masuk tu perjanjian Borneo dan Malaya. Dia tidak Kementerian Pendidikan tidak kasih masuk tu perjanjian. Jadi ramai generasi baru yang tidak tahu apa itu MA63. Dia tidak tahu tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi aku berbalik kepada tadi yang konon mau jumpa aku tu, adakah pendirian aku tu betul kan? Jadi aku mau bagi tahu dalam live aku ni. Aku harap dia nampaklah live aku ni kan. Perjuangan Borneo keluar Malaysia saya tetap perjuangkan. Kerajaan persekutuan tidak boleh larang kalau rakyat memperjuangkan kemerdekaan Borneo Utara. Kerajaan tiada hak melarang. Dan aku jelaskan, aku akan bercakap balik kan. Aku pernah bercakap begini sebenarnya pasal hak. Mana-mana negara tidak boleh kerajaan tu menyekat atau kerajaan persekutuan tu kan menyekat rakyat tu memperjuangkan keluar daripada kerajaan persekutuan. Tak ada. Di dunia tak ada dalam tu undang-undang. Dan kerajaan persekutuan tidak boleh melarang kalau rakyat tu memperjuangkan keluar daripada kerajaan persekutuan. Tak ada. Mana-mana dunia, mana-mana negara pun kau tanyalah. Malahan negara lain banyak yang sudah merdeka. Diorang memperjuangkan. Jadi matlamat saya, revolusi perjuangan saya. Tajuk saya revolusi. Okay? Tajuk perjuangan saya revolusi. Iaitu memperjuangkan kemerdekaan Borneo Utara. Jadi jelas harap tak payah lagi kamu tanya balik-balik lah. Apa perjuangan saya? Adakah perjuangan saya tu keluar Borneo keluar Malaysia tu ada hanya bercakap? Tidak. Itu perjuangan saya. Okay? Aku harap jelas. Dan tuan-tuan dan puan-puan, aku ulas mengenai ada satu video. Video tu daripada Ustaz Malaya. Aku ada post dalam Facebook tu. Dia telah menghina kan? Dia telah menghina kaum Dayak di Sarawak. Kan di Borneo ni, di Borneo Utara ni ada juga orang Dayak sebenarnya. Jadi sepatutnya ustaz yang berceramah tu tidak payah kau berceramah mengenai penghinaan kaum kepada mana-mana kaum di Borneo ataupun di Sarawak. Tidak payah. Tidak payah penceramah agama ni menghina kaum itu. Tidak payah. Bagus kamu tidak payah jadi penceramah lah apabila kamu menghina kaum itu. Sebab kenyataan dalam video ustaz daripada Malaya tu seolah-olah dia bercakap bahawa Dayak itu pembunuh. Itu sepatutnya dia tidak boleh bercakap perkara tu. Sepatutnya tidak boleh bercakap
Ustaz tu tidak boleh berceramah penghinaan kaum kepada mana-mana kaum, tidak boleh ceramah, tidak boleh. Dan termasuk orang politik, pendakwa agama, tidak boleh hina kaum. Sebab untuk pengetahuan kamu tuan-tuan dan puan-puan, dan semua kaum ni, dan ini aku mau ingatkanlah kepada rakan-rakan aku di Facebook kan, semua kaum ada jahat, semua kaum ada yang baik. Jadi bermakna kaum semua ni sama saja. Ada jahat, ada baik. Ada baik, ada jahat. Jadi sama. Jadi jangan kaitkan kejahatan tu, kan? Jangan kaitkan kejahatan itu, kejahatan individu tu kepada kaumnya atau bangsanya. Jangan kaitkan. Apabila individu tu bersalah, jangan sebut bangsanya. Sebab semua bangsa ni tidak mau kejahatan, tidak mau. Semua bangsa ni dia mau kebaikan, dia mau senang, kaumnya terbela. Begitu, kaumnya berjaya, ada pendidikan, ada ekonomi. Begitu, Bang. Semua kaum ni bersifat macam tu. Jadi semua kaum yang cakap tadi ada jahat, ada baik. Jadi apabila kaum tu jahat, jangan sebut apabila individu tu jahat kan, jangan kamu kaitkan kejahatan tu dalam bangsanya, jangan. Kan jelaskan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya nampak ramai pendakwa-pendakwa apa ni ustaz-ustaz asal berceramah, dia kaitkan kaum itu. Dia kaitkan kaum kejahatan tu dia sebut. Kan? Padahal semua kaum ni ada jahat, ada baik. Begitu, Bang. Jadi tuan-tuan, kan? Halo, kamu dengarkan nih? Dengarkan nih? Oke tuan-tuan dan puan-puan, kita cerita mengenai vaksin lagi. Aku harap pejuang-pejuang anti vaksin selamat dan teruskan perjuangan menolak vaksin. Kita perjuangkan rakyat yang menolak vaksin, kita akan perjuangkan. Oke? Dan untuk pengetahuan kamu, saya banyak post dalam Facebook nih. Tuan-tuan dan puan-puan, mengenai vaksin nih, ramai negara-negara yang sudah menolak vaksin. Rakyat dia kan sudah menolak vaksin. Gitu. Saya bagi contoh. Di England sudah buat perhimpunan menolak vaksin, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Lepas tu gimana lagi nih? Kejap ah. Australia, US, apa lagi negara nih? Semua asal negara luar, ramai sudah rakyat dia buat perhimpunan menolak vaksin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kan, kalaulah kita tidak bersuara untuk pengetahuan kamu kan, ramai yang rakyat bermasalah mengenai vaksin. Balik-balik saya cakap mengenai vaksin kan. Itu aku udah beritahu kawan aku sebelum aku buat live nih kan. Rakyat nih dia bukan bodoh kan. Dia bukan bodoh menolak pelaksanaan kerajaan kepada rakyat. Dia bukan bodoh menolak kebaikan. Tapi apabila satu program kerajaan tu kan, satu program yang boleh menjejaskan kesihatan ataupun keselamatan rakyat akan tolak. Jadi bermakna vaksin ni tidak betul. Sebab kita pun tahu semua tuan-tuan dan puan-puan, vaksin ni bahan ujian, bahan kajian. Balik-baliklah aku cakap, vaksin adalah satu bahan baru dikaji kepada kita. Itu sebab saya anti vaksin. Saya tidak bersetuju ni vaksin, tidak. Itu aku beritahu kawan-kawan kan. Saya tidak paksa orang yang terima vaksin, silakan. Kita tidak larang. Okey? Kami anti vaksin. Kami tidak pertikaikan hak orang itu, tidak. Dia bervaksin silakan. Kami tidak hina, tidak. Begitu. Cuma kami akan bercakaplah mengenai
vaksin, kesan-kesan sampingan dan sebagainya, kita akan bercakaplah mengenai vaksin. Itu sebab aku minta. Tadi aku ada bagi tahu dengan rakan aku lah tadi tuan-tuan. Aku bagi tahu dia ni kan memang bolehlah dicakap pejuang pro vaksin. Kan? Jadi aku bagi tahu sama dia. Tolong hormati pendirian anti vaksin, tolong. Dan aku nak mau bagi tahu pula kepada YB yang pro vaksin ni. Tolong jangan hina anti vaksin. Pejuang-pejuang anti vaksin, tolong kamu jangan hina. Sebab kami anti vaksin, tidak menghina kamu pun tidak. Jadi tolong hormati pendirian kami yang menolak vaksin. Ya? Tolong. Jadi tuan-tuan, aku ada beritahu juga dengan rakanku tadi. Sebenarnya ada berapa wakil rakyat. Dan wakil rakyat daripada parti pemerintah dan juga parti pembangkang yang telah menghina anti vaksin. Sekarang ni aku sedang dalam ambil maklumat siapa YB dan wakil-wakil rakyat daripada pembangkang sama parti pemerintah tu senarai nama-nama yang menghina anti vaksin. Kan? Itu sebab aku beritahu, tidak payahlah pejuang-pejuang pro vaksin menghina kami yang anti vaksin, tidak payah. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita semua kita ada hak. Kan? Kita ada memilih, kan? Balik-baliklah aku cakap, kita boleh memilih apa saja yang berkaitan dengan, apalagi yang berkaitan dengan kesihatan ni. Kerajaan tidak boleh memaksa, tidak boleh. Dan kita sudah tahu tuan-tuan dan puan-puan kan, luar negara, kalau kamu mau tengok video-video aku, kamu boleh pergi grup Telegram aku, sana aku post semua video-video yang berkaitan vaksin. Sebab aku ada post di Facebook aku ni tuan-tuan dan puan-puan. Kerajaan padam fakta-fakta mengenai vaksin, kerajaan padam di Facebook yang aku post di Facebook ni, kerajaan padam. Aku rasa 5 minit dia sudah padam. Dia sampai 5 minit tuan-tuan. Aku rasa 5 saat kerajaan sudah padam. Aku ada post dalam Facebook aku ni lokasi pejabat pembuat vaksin. Dan untuk pengetahuan kamu tuan-tuan dan puan-puan, di jap tuan-tuan, aku lupa sudah ini. Mana sudah tu Oh, di England kan, di England rakyat England sudah buat perhimpunan, disuruhnya keluar si Bill Gates. Bill Gates tu adalah pengasas vaksin. England tidak mau vaksin tu, untuk pengetahuan kamu tuan-tuan dan puan-puan. Itulah kelebihan rakyat England. Itu sebab England ni dia maju daripada kita. Sebab pemikiran rakyat England rakyat England ni kan, dia betul-betul masa depan rakyat tu yang mereka perjuangkan. Bukan macam wakil rakyat kita sini. Rakyat divaksin, dipaksa tu, wakil rakyat kita diam, termasuk pembangkang dan juga parti pemerintah. Kecuali kami, Grup Revolusi, menolak vaksin. Jadi itu sebab aku cakap tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa parti pembangkang tidak bersuara mengenai pemaksaan vaksin kepada rakyat? Kenapa parti pembangkang tidak menyuarakan tu? Jadi jelas parti pembangkang di Borneo ni ramai yang menyokong pemaksaan vaksin kepada rakyat, ramai. And jadi bermakna mereka ni seolah-olah menyokong dasar Ismail Sabri yang kerajaan zalim tu. Untuk pengetahuan kamu tuan-tuan, kerajaan Ismail Sabri bagi saya lah, dia zalim, saya kasih tahu kamu. Dan Hajiji ni pun sama. Itu sebab aku ada post di Facebook ni tuan-tuan. Apabila kita tidak tukar kerajaan persekutuan ni, Ismail Sabri dan juga Hajiji, akan membawa masalah kepada rakyat. Harap-harap kamu bersuaralah kan, apa yang aku cakap ni. Sama-samalah kita bersuara. Suruh Ismail Sabri dan Hajiji letak jawatan secepat mungkin. Kalau tidak, rakyat akan bermasalah. Untuk pengetahuan kamu tuan-tuan, sama-samalah kita berjuang. Ini demi keluarga kita tuan-tuan. Ini demi keluarga kita, bukan untuk diri kita. Aku bukan untuk diri aku tuan-tuan, saya kasih tahu kamu. Bukan untuk diri aku nih. Kalau aku je satu orang kan, tidak perlu aku berteriak perkara ni. Saya tolak vaksin cukup. Tapi aku mau rakyat yang menolak vaksin ni
sama-samalah kita memperjuangkan demi keluarga kita dan demi rakyat semua di Borneo Utara ini. Rakyat Borneo ini yang kita kasihi. And selalu aku cakap, I love you rakyat Borneo Utara. Jadi kita kena perjuangkan, kita kena suarakan. Itu sebab di England, di mana-mana di Australia, di Jerman kan, di mana lagi nih, di Turki, kan, di mana lagi nih, di negara-negara barat, kebanyakannya telah menolak vaksin sudah tuan-tuan dan puan-puan. Kita nih sudah lambat. Penolakan vaksin nih tahun lepas lagi sudah diorang buat perhimpunan, kita nih lambat lagi nih. Dan lambat lagi kita bersuara nih tuan-tuan, untuk pengetahuan kamu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah masanya kan, kita bersatu menyuarakan. Kita tolak nih vaksin yang anti vaksin lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kan, aku harap rakyat buat berfikiranlah matang. Pikirlah sedalam-dalamnya demi keluarga kita. Aku cakaplah balik-balik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dan apabila rakyat nih berdiam akan membawa masalah kepada kita. Ini aku mau beritahu sama tuan-tuan. Jangan kita anggap diri kita sekarang kita tidak masalah kan? Kita tidak masalah lah. Akan datang kita akan terkena juga dengan program vaksin nih. Kenapa? Anak kita berapa ribu sudah yang kena jangkit COVID selepas divaksin. Ini berita yang cakap, bukan saya cakap. Sejak pelajar-pelajar itu divaksin, ada meninggal dunia. Itu kan fakta, itu kan isu yang betul. Kan? Jadi akan datang terkena kepada kita. Begitu, Bang. Jadi aku nih sebenarnya tuan-tuan, aku ada ikut grup anti vaksin di luar negara. Saya ada ikut. Saya itu sebab saya tahu perkembangan masalah-masalah vaksin ni. Kan? Tidak boleh diterima oleh rakyat-rakyat di luar negara tuh. Saya kata dia sudah tahu. Diorang ni awal daripada kita buat kajian. Kita ni lambat sudah nih tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kalaulah kita bersatu, kita dapat tumbangkan kerajaan zalim ni. Kan balik-baliklah aku cakap kan kepada rakan aku di Facebook ni kan. Mungkin sekarang kamu senang. Kan? Kamu senang, kamu senyum. Kan? Tapi akan datang akan terkena kan, kamu akan terkena kesan vaksin ni keluarga kamu ataupun sahabat-sahabat andai kamu. Sebab apa yang aku pelik kepada kerajaan Ismail Sabri ni tuan-tuan, isu-isu kes yang kematian tu kan, tak kira lah kan, orang tua kah, remaja kah kan, pelajar-pelajar kan, dia tidak berani keluarkan kematian tu adalah kes bekas divaksin. Dia tidak berani. Mesti dia buat kenyataan, kerajaan akan bercakap orang ni atau individu ni meninggal dunia COVID bukan vaksin. Padahal orang tu sudah jelas pernah divaksin. Tadi aku ada bercerita dengan kawan kami di Serempak. Dia ni vaksin kan, dia ada vaksin, aku tiada. Jadi terus dia peduli aku lah tuan-tuan. Dia bilang aku takut kena jangkit, dia bilang. Dia cakap aku begitu. Aku balas tuan-tuan. Sepatutnya kami anti vaksin ni takut kepada kamu yang telah divaksin. Kamu tahu kenapa? Sebab virus sudah masuk dalam tubuh kamu. Sudah masuk dalam tubuh kamu virus yang dicipta oleh manusia. Sudah masuk dalam tubuh kamu. Kami tiada. Kami tiada vaksin. Kami tiada virus tuan-tuan. Sepatutnya anti vaksin yang takut kepada orang yang sudah bervaksin. Sebab ya orang yang sudah bervaksin ni ada virus. Yang aku cakap video yang lepas tu kan, virus ni ada dua. Satu ciptaan manusia, satu ciptaan Allah. Jadi saya memilih di ciptaan Allah tu virus. Saya tidak memilih ciptaan manusia. Kan? Bila aku buat live tu, aku pun lupa sudah hari berapa tu kan. Ini aku lupa mau beritahu. Sebenarnya selepas aku buat live tu hari tuan-tuan, ada orang tanya, ada orang jumpa saya ni. Dia tanya aku apa? Dia tanya aku lupa sudah. Kalau tua sudah ni tuan-tuan kan, tepung lupa sudah kita ini. Dia tanya aku apa? Tu hari aduh lupa sudah aku dia tanya. Pasal apa ni? Pasal virus betul, pasal vaksin kan.
Oh, pasal perubatan, tuan-tuan. Baru aku ingat pasal perubatan. Dia bilang, kenapa dia bilang kau menolak vaksin? Dia tanya aku begitu, tuan-tuan. Aku senyum lah apa yang dia cakap. Dalam hatiku kacang nih jawaban dia ni. Kenapa kau tolak vaksin? Kan dalam Islam dia bilang, sudah diwartakan oleh ulama-ulama bahawa orang Islam wajib menerima vaksin. Kan ulama-ulama daripada kerajaan ulama-ulama daripada kerajaan Ismail Sabri itu sudah wajibkan orang Islam menerima vaksin. Jadi dia tanya kenapa aku tolak vaksin, kenapa aku tidak ikut ulama, begitu. Saya jawab tuan-tuan dan puan-puan, saya bilang Islam, saya jawablah, aku sudah cakap ni, tapi aku cakap balik. Kenapa? Sebab kita ni live kopi-kopi, saya bukan sidang akbar. Saya live kopi-kopi bersama rakyat. Saya bukan macam YB tu di parlimen di DUN. Tapi diorang bercerita di parlimen sama DUN tu cerita itu sejak itu saya diorang cerita. Tak pernah di parlimen tu yang suarakan tentang kesihatan rakyat. Yang diorang suarakan berapa jumlah kes kematian. Itu saja yang diorang cakap. Itu saja yang diorang petikaikan. Bodoh tahap gaban ini YB yang tidak memperjuangkan pemaksaan vaksin kepada rakyat. Tahap otak diorang tak betul, tuan-tuan. Jadi aku jawab tadi kan, Islam ni dia tidak menolak perubatan, tuan-tuan, tidak. Tiada dalam undang-undang Islam ataupun perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi bahawa kita menolak perubatan ni. Daripada moden ataupun kampung, Islam tidak menolak tu. Sama ada perubatan tu datang daripada orang-orang kampung yang pandai, bahan-bahan segala akar apa semua tu, ataupun daripada moden tu kan, perubatan moden, Islam tidak melarang, tiada. Tapi yang Islam melarang ni satu, adakah ubat yang dibuat tu macam vaksin ni kan dibuat daripada sumber yang betul? Adakah satu ubat virus tu, ini virus, ini vaksin, ini virus, untuk pengetahuan kamu, vaksin ni virus, tuan-tuan. Dia bukan ubat ini virus, perlu dipaham nih. Jangan kita anggap vaksin ni ubat, dia bukan ubat, dia virus. Virus, tuan-tuan. Aku ketawa apa, ini virus. Dia virus, dia masukkan dalam tubuh kita. Bagus-bagus kita sihat, nah jadi lemas kita, jadi lembab. Sekali lagi ucap, aku alhamdulillah, kuasa Allah sehat aku, tuan-tuan dan puan-puan. Aku sehat, alhamdulillah. Tiada dalam badan aku ni virus. Tidak ada dalam badanku. Jadi Islam tidak melarang tu perubatan. Cuma yang Islam melarang apabila ubat ataupun virus tu tidak diketahui kesahihannya, Islam menolak sudah tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, vaksin ni kita tahu juga kan, vaksin ni siapa yang buat, siapa yang asaskan? Bill Gates kan? Si Bill Gates kan yang buat ni, kan? Yang buat ni vaksin. Dia sendiri tidak bervaksin, tuan-tuan. Yang cipta virus vaksin ni, dia sendiri tidak bervaksin. Jadi kenapa? Apa masalahnya dia? Dia sendiri tidak bervaksin, tuan-tuan. Sekarang ni di England, sudah rakyat England halau si Bill Gates daripada dia ada pejabat ni. England, rakyat England sudah halau si Bill Gates daripada England. Ramai-ramai kamu cek di Facebook saya tu, ada saya post tu. Ramai-ramai rakyat England ni kan menolak si Bill Gates sebab diorang tahu perancangan Bill Gates ni dia cari duit, tuan-tuan. Dia cari duit, untuk pengetahuan kamu, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak sedar nih. Sebab kenapa? Kerajaan Ismail Sabri, apabila rakyat tu menyuarakan kebenaran, menyuarakan isu-isu fakta mengenai vaksin, kerajaan sekat. Sepatutnya kerajaan tidak sekat bah. Apabila anti vaksin ni memberi pendapat, sepatutnya kerajaan terima, bukannya kau hantam tu anti vaksin. Sepatutnya kerajaan ni dia open minded bah. Apabila rakyat yang menolak vaksin, ini pendapat saya lah, apabila rakyat yang menolak vaksin ni pendapat dia diterima oleh kerajaan, kan bagus. Ini tidak, kerajaan Ismail Sabri ini dia tidak terima pendapat rakyat pejuang anti vaksin. Inilah masalah dia.
Di barat nih tuan-tuan, kerajaan dia ni, kerajaan pemerintah di luar negara ni, pendapat anti vaksin diterima tuan-tuan. Saya kasih tahu kamu, kerajaan tidak halang. Tapi tempat kita ni, kita memberi pendapat untuk kebaikan kepada rakyat, dilarang kita. Benda-benda video fakta kita post di Facebook disekat. Sepatutnya kerajaan jangan sekat. Sepatutnya kerajaan buat satu kajian. Mana-mana maklumat yang sahih itu tolonglah siasat, cantik. Okey ke tidak? Bukannya kau sekat. Ini tidak, asal kita anti vaksin, berjuang, bersuara, kita post Facebook fakta kan, fakta-fakta video mengenai vaksin, kerajaan sekat pula. Sepatutnya kerajaan open minded, menerima pendapat daripada pejuang-pejuang anti vaksin, baru cantik. Macam negara-negara luar negara tu, pendapat anti vaksin, kerajaan barat dia terima pendapat anti vaksin tu, dia tidak larang. Kerajaan barat dia tengok kalau benda tu betul kebaikan untuk rakyat, kerajaan barat tu dia terima tu pendapat rakyat tu. Kerajaan kita ni tidak. Ini something lah, begitu bang. Itu sebab kita ni dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, teknologi, kan, kita lembab. Kita masih ketinggalan lagi. Sebab kenapa? Kita tidak terima pendapat rakyat yang tahu mengenai vaksin. Di Malaya tu ramai pejuang-pejuang anti vaksin. Di Borneo ni grup revolusi yang memperjuangkan vaksin. Kita post di Facebook tu dipadam. Sepatutnya tidak payah dipadam, ditengok. Kalau betul dikaji, kalau tidak betul abaikan. Begitu. Itu baru kerajaan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi aku mau beritahu kerajaan Ismail Sabri dan Aziz ini. Jadi jangan salahkan rakyat kalau rakyat bersuara ketidakpuashatian mengenai vaksin. Tuan-tuan, di barat, di luar negara tu, England, USA, Australia, Brazil, apa lagi ni, banyaklah negara. Kerajaan dia menerima pendapat anti vaksin. Dia tidak tangkap anti vaksin. Itulah kelebihan negara maju. Macam kita ni tidak, kita belum maju. Borneo belum maju. Belum maju lagi. Kita masih ketinggalan sebab pendapat-pendapat pejuang-pejuang kita tidak terima. Jadi beginilah kejadiannya, kita jadi macam ni lah. Kita tidak kata orang dah ada kesudahannya. Begini-gini je. Sampai kita bermatian, generasi kita akan datang kita bermatian, tidak ada kesudahannya. Begini salah kehidupan rakyat kita ni. Ada lagi satu aku nampak di berita pula. Tuan-tuan, aku mau beritahu ni. Di berita, saya pun terkejut nampak tu berita, tuan-tuan. Kerajaan Sabah Sy Haji telah meluluskan pelancong-pelancong daripada luar negara ni boleh masuk ke Sabah. Nah, kau tengok tuan-tuan, otak bodoh ni Sy Haji. Dia benarkan pelancong daripada luar masuk ke Borneo ni melancong. Cuba kamu fikir bah tuan-tuan sekarang. Cuba kamu fikir bah. Dia izinkan, dia sahkan, dia mengarahkan bahawa pelancong daripada luar negara boleh masuk ke tempat kita. Aku ada post tu, aku ada aku ada balas kenyataan tu. Contohlah tuan-tuan, yang masuk tu grup-grup si kumpulan Dajjal. Kumpulan Dajjal ni dia manusia tuan-tuan, bukan binatang, bukan. Dia manusia yang telah menyokong sistem Dajjal. Kalau yang melancong luar negara tu penyokong sistem Dajjal, endakkah masalah Borneo ni tuan-tuan dan puan-puan? Endakkah kita ini bermasalah? Tolonglah tuan-tuan, sama-samalah kita membantah. Janganlah kasih masuk pelancong asing ke tempat kita masa sekarang ni, yang kerajaan cakap konon zaman virus, zaman penyakit Covid ni. Janganlah kamu kasih masuk. Kita tidak tahu tuan-tuan, orang luar ni, pendatang ni masuk di tempat kita ni ada perancangan yang sesuatu. Jadi tolonglah kita bantah, tolaklah kerajaan yang meluluskan bahawa pelancong asing boleh masuk ke Borneo ni. Tolonglah, kita takut yang masuk ke Sabah tu, melancong ke Sabah tu, ke Borneo tu, membawa malapetaka atau satu perancangan menghancurkan kita.
Inilah kebodohan si Haji di ketua menteri yang tak betul ni tuan-tuan dan puan-puan. Aku pun pelik kenapa jadi ketua menteri yang jenis tiada otak ni. Tuan-tuan dan puan ini, tuan-tuan dan puan-puan, harap pejuang-pejuang anti vaksin selamat kan. Kita teruskan perjuangan kita kan. Kita suarakan masalah rakyat. Kita suarakan. Apabila kita nampak kezaliman pemerintah di tempat kita, kenapa kita perlu berdiam tuan-tuan? Kenapa kita perlu berdiam? Tak perlu kita berdiam. Saya kasih tahu kamu, ini tempat kita. Itu malam tu ada orang jumpa saya mengenai habis perisik Malaya ni, perisik kerajaan persekutuan ni. Dia sudah mula bercakap mengenai perjuangan saya. Konon perjuangan saya ni teroris pengganas. Sudah mula diorang buat fitnah tentang diri saya, perjuangan kita yang membela rakyat Borneo Utara ni. Sudah mula diorang buat perancangan. Sikit-sikit diorang akan buat satu supaya saya tidak akan keluar lagi bercakap mengenai rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya tidak boleh buat live lagi, kamu jangan heran. Kerajaan persekutuan, perisik kerajaan persekutuan sudah mula mau fitnah diri saya. Saya konon memperjuangkan tidak betul. Padahal dalam live saya ni saya selalu bercakap mengenai hak rakyat, mengenai hak Borneo Utara, mengenai hak kita di tanah air kita di Borneo Utara ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini perancangan saya tengok perisik. Ada orang beritahu aku, perisik daripada kerajaan persekutuan under Ismail Sabri telah merancang. Dia cuba menghancurkan pejuang-pejuang Borneo Utara. Yang pejuang-pejuang kemerdekaan Borneo Utara ni, mereka cuba mau hapuskan kami punya perjuangan supaya kami diam tuan-tuan dan puan-puan. Inilah kezaliman kerajaan persekutuan ni tuan-tuan. Kalaulah kita tidak berjuang, kalaulah kita tidak bersatu tuan-tuan, di mana lagi tempat kita bergantung? Kalau bukan diri kita, kalau bukan kita semua ramai-ramai bersatu untuk memperjuangkan Borneo Utara dan hak rakyat Borneo Utara ni. Saya sudah nampak memang kezaliman kerajaan persekutuan ni. Apabila kita memperjuangkan kebenaran, kita memperjuangkan yang betul, mereka cuba mencari jalan supaya kita berdiam, supaya kita takut membela rakyat Borneo dan hak Borneo Utara dan kemerdekaan Borneo Utara ni. Mereka cuba menghancurkan kita supaya kita berdiam. Itu sebab saya tidak bersetuju kepada mana-mana parti Borneo yang telah menjadi hamba kepada parti Melayu, terutamanya UMNO dan Bersatu. Ini adalah parti yang tidak boleh pakai. Mereka ni trok. Mereka ni jenis parti yang mencari duit tuan-tuan dan puan-puan. Mereka ni tidak ikhlas, saya kasih tahu kamu. Mereka ni tidak ikhlas. Asal ada memperjuangkan, diorang cari jalan. Ini kerajaan persekutuan. Diorang cari jalan, macam mana kita diam? Saya kasih tahu kamu tuan-tuan dalam live aku tuan-tuan dan puan-puan. Ini aku nak bagi tahu kepada perisik persekutuan ya. Kepada perisik persekutuan. Sampai saya mati, saya akan teruskan perjuangan demi rakyat Borneo Utara. Aku harap perisik kerajaan persekutuan dengar ni. Sampai saya mau mati, Nazak, saya tetap akan bercakap mengenai freedom North Borneo. Itu pendirian saya. Kecuali saya mati, saya tidak akan berjuang lah. Sudah mati apa boleh buat kan. Selagi saya hidup, kamu jangan cuba-cuba patahkan semangat saya memperjuangkan hak rakyat Borneo Utara. Borneo Utara bebas dan boleh menjadi negara kembali, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai pejuang ni, sekarang ni fokus kita di revolusi, fokus kita anti vaksin. Supaya kita tidak mau rakyat ni menderita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Hari-hari tuan-tuan tak payahlah aku ceritalah balik. Hari-hari rakyat bermatian. Makin ada vaksin, makin rakyat bermatian tuan-tuan dan puan-puan. Adakah kita perlu berdiam? Adakah kita perlu tutup mulut? Adakah kita tutup mulut dan tutup mata macam ni? Adakah kita mau macam tu? Adakah kita sanggup menengok rakyat yang bermasalah? Adakah kita sanggup berdiam? Kan? Adakah kita aku tuan-tuan semenjak ini isu COVID saya
tidak senang hati dengan kehadiran ini vaksin. Saya tidak senang hati. Saya macam tidak boleh terima ni vaksin, tuan-tuan. Saya tidak terima. Itu aku nak bagi tahu kepada kerajaan persekutuan. Kamu dengar kerajaan persekutuan. Rakyat ada hak memilih mau divaksin atau tidak. Tolong jangan sekat. Okey, aku mau cakap gara-gara vaksin, budak tidak boleh sekolah. Rakyat tidak boleh beli barang makanan. Rakyat tidak boleh berurusan pergi jabatan kerajaan. Rakyat tidak boleh buat apa-apa. Ini gara-gara vaksin ni, tuan-tuan. Rakyat tidak boleh solat sembah Allah di masjid. Mau ada vaksin 2 baru boleh solat. Gara-gara vaksin hancur kita. Gara-gara vaksin silaturahim keluarga kita tidak boleh berjumpa. Sebab apa? Apabila kita di rumah, kan kita di rumah ni, keluarga datang, kita lain pemikiran kita. Pemikiran kita takut bawa penyakit. Bayangkan, tuan-tuan, gara-gara vaksin saudara kita bukan sudah bersalam, tuan-tuan, begini Apa makna ini salam ni? Sebab kalau ada rakan-rakan aku bersalam begini, aku tolak. Kita mau begini. Bukan begini. Tolong buang cara salam begini. Ramai ustaz-ustaz ulama yang begini. Apa artinya tu? Apa tu sebenarnya? Bukan begini, tuan-tuan. Tak kiralah siapa saja, semua bangsa. Jangan bersalam begini, jangan. Jangan begini. Begini. Tolong buang sifat begini ni. Aku kalau ada rakan begini, saya tidak mau. Saya mau begini. Kau tengok, tuan-tuan. Asal kita buat sesuatu, kita berjumpa dengan keluarga ataupun rakan-rakan, kita takut. Gara-gara vaksin, tuan-tuan. Gara-gara vaksin, semua hancur. Semua keluarga, semua tidak kita boleh bercakap. Kita takut. Gara-gara vaksin. Punya liciknya perancangan. Perancangan orang-orang, pemimpin-pemimpin yang menyokong sistem Dajjal ni. Punya halus, diorang punya sistem pelaksanaan. Supaya kita ni semua tidak boleh berbuat sesuatu sudah. Kita dikawal. Vaksin ni mengawal kita, tuan-tuan. Mengawal kita tidak boleh buat lagi macam biasa. Itu yang aku beritahu kan. Kita bersalam bukan lagi begini, tuan-tuan. Ramai ustaz-ustaz saya nampak begini. Saya ketawa, tuan-tuan. Jangan guna begini. Jangan guna sifat bergambar begini. Bersalam macam ni. Jangan. Aku ingatkan. Jangan begini. Begini, tuan-tuan. InsyaAllah begini. Jangan begini. Jangan kamu terikut-ikut agenda matlamat vaksin yang dilaksanakan, apa yang dirancang oleh Bill Gates bersama rakan-rakan pemimpin yang telah mengikut sistem Dajjal. Untuk maklumat kamu, tuan-tuan, apabila anti vaksin bercakap, ramai orang yang pro vaksin tu konon kita ni memitnah. Siapa yang fitnah? Kita berjuang bukan mau memitnah ni, tidak. Kita mau rakyat senang. Kita mau rakyat sihat. Begitu. Kita kadang-kadang aku tidak berapa setuju apa yang diorang cakap tu. Terang-terang yang pro vaksin ni begini. Salamnya. Begini, tuan-tuan. Aku cakap balik begini. Bukan begini. Apa ni? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan kamu, tolong buang sistem-sistem yang dilaksanakan yang guna tajuk vaksin ni. Tolonglah. Ini membawa masalah kepada. Itu sebab selagi kerajaan Ismail Sabri dan Haji Jin tidak tumbang, kita akan dapat masalah malapetaka. Malapetaka ni, tuan-tuan. Sekarang ni sudah balak. Kita mati-mati tolak Muhyiddin Yassin. Rupanya si Ismail Sabri naik. Sekarang matlamat Muhyiddin Yassin telah disambung oleh Ismail Sabri. Dia sudah tahu vaksin ni bahan kajian. Yang kau bagi sama rakyatmu kenapa? Cubalah fikir logik sangat. Fikir logik sangat. Kita ni sebenarnya, tuan-tuan, kita ni ada otak ni. Kita bukan bodoh. Terang-terang vaksin tu bahan kajian. Kerajaan laksanakan kepada rakyat. Diuji kepada rakyat. Ni apa masalah? Pola fikir sudah namanya virus. Sudah namanya vaksin tu virus. Aduh, pelik aku, tuan-tuan dan puan-puan. Aku sangat pelik lah. Sudah namanya virus vaksin. Aku pelik nih.
Jadi tuan-tuan, tolong kita sama-sama berjuang, insya Allah. Kita suarakan kezaliman Ismail Sabri dan Haji Jin. Tolong, kita mau mereka ditumbang secepat mungkin. Jangan sampai ada masalah keluarga kita. Sebenarnya ramai antara kita yang keluarga kita mati gara-gara vaksin. Cuma kita tidak boleh bercakap, tuan-tuan. Sebab kerajaan ni lain aku nampak. Dia something lah. Tapi bagi saya lah, kerajaan ni sudah menyokong sistem pemerintahan Dajjal bagi saya. Tidak boleh kita terima kerajaan macam ni, tuan-tuan. Kita perlu tolak habis-habisan. Itu sebab aku mau beritahu, tuan-tuan. Nah, ini aku pesanku lagi lah. Apabila pemimpin wakil rakyat kita, wakil rakyat di kawasan kita tu menyokong pelaksanaan vaksin kepada rakyat, menolak vaksin YB itu kan, wakil rakyat menyokong pelaksanaan vaksin pemaksaan kepada rakyat, tolong tolak tu YB. PRU kamu tolong tolak. Ingat, kalau kamu mau vaksin hilang, kamu mau isu ni tiada sudah, tolong jangan sokong pemimpin wakil rakyat yang menyokong pemaksaan vaksin kepada rakyat. Tolong, kamu tolong tolak. Itu kalau ini pesan saya nih. Ini saya mau beritahu, tuan-tuan, insya Allah lah, kalau Allah izinkanlah saya kan. Kalau Allah bagi aku rezeki, saya akan calon di parlemen. Untuk pengetahuan kamu, tuan-tuan, kalau saya menang di parlemen, tiada isu vaksin di kawasan saya, tuan-tuan, tidak. Saya tidak akan benarkan KKM masuk di kawasan saya melaksanakan vaksin pemaksaan kepada rakyat. Saya larang KKM. Saya larang tu buat pemberian vaksin paksa. Tapi kalau kawasan saya tu pengundi saya dia mau vaksin, saya tidak larang lah pula. Cuma saya tidak akan menyokong dasar KKM buat pelaksanaan vaksin kepada di kawasan saya. Saya tidak akan izinkan. Jadi tolong kawasan yang mengundi di kawasan saya tu, insya Allah ada rezeki di Parlimen Putatan, tolong kasih like saya di kawasan Putatan. Kalau kamu mau tiada pemaksaan vaksin di kawasan Putatan, Parlimen Putatan ni, tolong kasih like saya di Parlimen Putatan, insya Allah. Apabila PRU ada rezeki, saya calon lah. Tiada rezeki mungkin saya tidak boleh jadi calon. Sebab saya ni, tuan-tuan, saya bukan orang senang, tuan-tuan. Saya bukan orang kaya ni, tuan-tuan. Tidak. Saya orang yang kata orang kan, yang bukan jutawan macam pemimpin-pemimpin lain itu, tidak. Ada rezeki, saya calon di Parlimen Putatan, insya Allah. Jadi, tuan-tuan, banyak negara-negara rakyat di luar negara tu yang telah menyokong yang menolak vaksin, tuan-tuan. Jadi tolong buat pemikiran matang. Yang berminat perjuangan anti vaksin tu, tolong SMS saya. Insya Allah kita buat perhimpunan menolak vaksin. Kalau kita sudah ramai, kita buat perhimpunan di Borneo ni menolak vaksin. Kita tidak mau kerajaan melaksanakan vaksin kepada rakyat di kawasan kita. Rakyat Malaya silakan buat perhimpunan. Kita akan buat perhimpunan apabila kita ramai rakyat yang menyokong. Jadi tuan-tuan, setakat itu sejak saya punya live. Syukur alhamdulillah, syukur kepada Allah kan, dan juga berkat Nabi Muhammad SAW kan, aku dapat buat live kan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kan, I love you rakyat Borneo Utara. Salam Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam revolusi. Kita jumpa lagi, tuan-tuan.